Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid 3 Zamrud. Jadi cikgu harap untuk PDPR kita pada 1 Julai hari Khamis, cikgu mengharapkan murid-murid telah pun bersedia untuk sesi PDPR kita di dalam tajuk baru, tema sains bahan, tajuk 7 ketepatan. Tapi sebelum tu cikgu nak murid-murid sediakan buku tulis ataupun buku nota sains tahun 3 untuk kita tuliskan di bahagian hadapan dia seperti mana yang murid-murid lihat pada paparan ni Okey, ingat cikgu tunjuk kat sini mana yang cikgu tanda warna merah ni murid-murid kena tulis. Okey, contoh kat sini hari Khamis kena tulis tarikh 1 Julai 2021. Tuliskan sains bahan, tajuk 7 ketumpatan baru dan jangan lupa tulis tajuk kecil A ni tenggelam dan timbul. Okey, untuk itu cikgu nak tunjuk kepada murid buku teks boleh rujuk muka surat 95 sehingga muka surat yang cikgu akan ajar murid muka surat 98. Ini buku teks 95 hingga muka surat 98. Jadi sebelum tu cikgu nak anak murid cikgu tulislah yang ini dan juga di bawah ni. Nanti boleh tengok video kita pada pagi ni Tengok betul-betul dan kemudian tuliskan apa yang murid perlu tulis. Selepas tulis A itu tenggelam dan timbul, tuliskan maksud tumpat daripada istilah sains ialah jisim perisi padu bahan tersebut. Kemudian untuk pengetahuan murid juga, untuk pelajaran hari ini, untuk tajuk ketumpatan, cikgu akan terangkan objek kurang tumpat tu bermaksud ia akan timbul. Okey, ni yang untuk sesi pengenalan lah. Objek lebih tumpat maksudnya objek itu akan tenggelam. Okey, cikgu ingatkan sekali lagi tolong tulis dekat buku tulis sains tahun 3. Ini yang mulanya awak kena tulis seperti biasa yang dalam kelas Okey, mari kita tumpu kepada buku teks muka surat 95. Okey, ini adalah perbualan di antara seorang bapa dan anaknya di mana anak beliau menyatakan itik mainan tersebut timbul Kemudian dekat sini ada persoalan yang ditinggalkan, mengapakah itik mainan kina tenggelam? Mengapakah itik mainan kina tidak tenggelam? Dapat tak murid berikan jawapan? Mesti dapat kan? Sebab bila kita tengok kat sini, cikgu nyatakan objek kurang tumpat akan timbul. Apa objek-objek tersebut? Okey, dan objek lebih tumpat akan tenggelam. Dan cuba nyatakan objek tersebut. Cikgu rasa murid dah dapat jawab kan? So dekat sini cikgu kembali kepada my view board ni, murid boleh tahu kenapa itik mainan kina tu tidak tenggelam. Ya, betul, sebab itik mainan tu diperbuat daripada plastik. Okey, jadi kat sini cikgu nak terangkan, kalau kamu tengok muka surat yang 95 ni dah tahu dah apa kaitannya objek yang kita boleh tengok dekat sini yang dikatakan sebagai objek tumpat. Bermaksud dia akan timbul. Jadi cikgu nak nanti murid senaraikan. Dekat sini cikgu hanya berikan je gambaran di mana objek kurang tumpat akan timbul yang terdiri daripada yang ataupun bahan ataupun benda yang diperbuat daripada plastik, kayu dan juga gabus. Okey, sekiranya kita tengok objek tu lebih tumpat, dia akan tenggelam. Dia adalah bahan-bahan atau benda yang diperbuat daripada logam, contoh besi, kaca dan juga tanah liat. So murid boleh nampaklah kat sini. Cikgu pergi kepada muka surat, kejap ya. Cikgu pergi kepada muka surat 96. Dekat sinilah murid dapat lihat muka surat 96 ni. Cikgu kecilkan dulu. Macam ada hang pula kat sini kan. Okey, tak apa. Kita tengok dulu Okey, muka surat 90, tadi tu 96. Okey. Dekat sini kita tengok ada kanak-kanak yang ada dekat tasik tu dan di hujung sekali tu pak cik tu kan, dia tengah menggunakan rakit. Okey, dan dekat sini ada kanak-kanak, 3 orang kanak-kanak yang bermain dekat sini. So murid dapat lihatlah apa yang dia main tu. Jadi dekat sini kita nak tengok muka surat 96, objek atau bahan di sekeliling kita sebenarnya ada yang boleh timbul dan ada yang boleh tenggelam di atas. Timbul tu maksudnya di atas permukaan air lah. Tenggelam tu maksudnya dia akan ke dasar air. Apakah objek yang boleh timbul dan tenggelam? Okey, sekarang apa yang cikgu nak? Murid pergi kepada buku teks nanti setelah tulis semua nota-nota ni. Murid senaraikan dalam peta bulatan. Okey, objek. Okey, objek timbul. Okey, cikgu buatkan dan murid perlu senaraikan objek timbul ni sebanyak 5. Okey.
Senaraikan sebanyak 5, kemudian barulah murid buatkan, tutupkan bulatan ni lah. Cikgu buat ni tak cantik sebab pen ni lah. Satu cikgu beri kat sini contoh. Okey, kayu. Dia timbul kan. Kemudian dekat bawah ni murid senaraikan pula objek. Okey, objek tenggelam. Dekat sini. Senaraikan objek tenggelam. Okey, maaf nanti kan awak tak perasan pula ni huruf E ke huruf apa Okey, objek tenggelam. Macam biasa, murid mesti senaraikan apa objek tu. Cikgu tak nak banyak. Murid hanya belikan 5 contoh sahaja. Okey, yang pertama kat sini, cikgu letak kaca. Kaca tu tak kisahlah cawan kaca ke, cawan pinggan seramik ke kan. Cuma kat sini cikgu nak murid nanti dah tulis, tolong buatkan tutup bulatan dia. Ingat jangan buat bulatan tutup dulu. Tuliskan dulu jawapan dia, barulah awak bulatan. So kat sini awak nampaklah perbezaan dia di mana cikgu nak tunjukkan murid dapat membuat andaian di mana pertama sekali kita akan lihat objek yang timbul merupakan objek kurang tumpat. Dekat atas ni objek yang timbul bermaksud objek yang kurang tumpat daripada air dan sekiranya objek tu tenggelam, objek tu lebih tumpat daripada air dan dia akan tenggelam lah dekat sini. Tolong tengok apa orang kata ketepatan istilah tersebut. Kalau kurang tumpat dia akan timbul, kalau lebih tumpat dia akan tenggelam. Okey, berbalik kita pada buku teks. So dekat sini kalau kamu tengok aktiviti kat sini antara pak cik yang kat hujung tu orang dewasa lah, dia naik rakit. Kenapa rakit tu boleh tenggelam? Rakit tu diperbuat daripada apa? Okay, rakit tu diperbuat daripada buluh. Kenapa buluh tu boleh timbul? Dekat sini murid dapat jawab persoalan dia melalui ketumpatan objek tersebut. So tadi cikgu dah ajar pada yang pengajaran pertama tu boleh tengok kan objek kurang tumpat akan timbul. So boleh tahulah buluh tu kan maksudnya dia kurang tumpat daripada air. So dia akan timbul. Begitu juga dengan contoh lain seperti bahan yang terbuat daripada kayu ataupun gabus. Okey. Sekarang ni kamu tengok budak-budak dua lelaki ni tengah baling apa? Dia baling batu kan? Dia baling batu ke dalam air. Kemudian setelah dibaling, batu itu tenggelamlah. Jadi batu tu tenggelam. Kenapa batu tu tenggelam? Sebab objek batu tersebut lebih tumpat daripada air. Itu sebab dia tenggelam. Begitu juga dengan kanak-kanak perempuan ni. Kalau kamu tengok, okay, muka surat 96, dia membaling ataupun memasukkan ranting tersebut ke dalam air. Jadi apa yang berlaku dekat situ, ranting tu timbul. Bila timbul, kita boleh tahu ranting ini merupakan objek, objek kurang tumpat. Awak kena tahu objek kurang tumpat. Batu yang dibaling ni objek apa? Lebih tumpat. Rakit yang dia naik ni pakcik ni maksudnya rakit tu adalah kurang tumpat daripada air. Jadi cikgu harap nanti pada pelatihan yang muka surat pertama cikgu nak awak senaraikan objek timbul tu. Sebab objek timbul tu sekali lagi cikgu dah ingat dia adalah kurang tumpat. Kemudian objek tenggelam. Dia merupakan objek lebih tumpat daripada air. Cikgu tinggalkan persoalan dekat sini. Adakah setiap objek yang kamu tengok dia tenggelam tu, kita boleh timbulkan dia? Boleh ke tidak? Boleh. Jadi kita tengok balik untuk muka surat. Sekejap cikgu dah tertulis pula. Okey, untuk muka surat 98. Tapi sebelum tu, murid boleh tengok muka surat 97. Ini merupakan salah satu kita panggil jadual di mana murid-murid boleh cubalah untuk menguji objek tersebut tumpat ataupun lebih tumpat ataupun kurang tumpat. Kurang tumpat tu maksudnya dia timbul lah. Kalau lebih tumpat tu maksudnya dia tenggelam. Jadi gunakan objek ni, cuba buat jadual selepas awak buat yang ni. Lepas buat ini, buat muka seterusnya. Tolong buat tau, jangan tak buat. Kalau tak buat nanti awak tak tahu jawapan dia sebab kita bukan bersesi bersemuka. Sebab kalau bersemuka, cikgu boleh ajar, cikgu bawa bahan-bahan. Tapi cikgu tak paksa awak buat macam-macam lah. Gunakanlah bahan-bahan yang ada je dekat rumah tu, dekat luar rumah pun ada. Jadi kalau kat dalam rumah, gunakanlah sudu plastik ke, cawan kaca yang kecil ataupun yang ada dekat almari ibu bapa kita minta kebenaran. Boleh tak nak uji? Jadi kat sini ada cara-cara ataupun langkah-langkah bagaimana nak buat
Jangan buat sorang-sorang. So, mesti ada orang dewasa. Okey, kita pergi kepada muka surat 98 yang cikgu kata tadi. Di mana ketumpatan. Apa itu ketumpatan? Ia timbul atau tenggelam sesuatu objek berhubung kait dengan ketumpatan objek terhadap ketumpatan air. Okey, so sekarang kamu tengok situasi di antara dua rakan ni, apa yang dia buat? Okay, dia ambil dua objek. Apa objek tersebut? Okey, objek tersebut ialah span. Okey, cikgu tunjuk kat sini. Objek tersebut yang pertama span. Inilah span. Yang kedua sabun. Apa yang berlaku dekat sini? Okey, apa yang berlaku? Sekejap terlupa nak letak tapak tangan. Itu dia jadi kita terconteng kan. Okey. Dia buat orang kata eksperimen. Itu yang cikgu nak tadi tu kan, yang mula-mula tadi tu jadual yang mana dia ada awak ujikan objek-objek yang awak cubalah letaklah 4 5 objek ataupun 3 objek 4 objek dan awak cubalah. So dekat sini kamu tengok budak ni dia buat eksperimen. Apa eksperimen tersebut? Dia menggunakan span dan juga sabun. Okey, dia gunakan span dan sabun tu apa yang dia buat? Dia letaklah dalam satu bekas yang diisi air. Yang ni aquarium lah. Okey, bekas isi air. So bila dia letakkan span tersebut, yang ini span ni, okey, lepas tu dengan sabun, dia tengok sabun tu tenggelam dan span tu timbul. Okey, kenapa span tu timbul? Sebab kalau kamu tengok dekat sini, span tu dia ada rongga. Dia ada rongga kat sini. Rongga udara, tetapi sabun tiada rongga udara. Itu menyebabkan dia seolah-olah jadi lebih berat. Span tu dia ringan. Kenapa dia ringan? Kerana objek tu dia kurang tumpat lah daripada air. So kat sini kita tengok ketumpatan, setiap objek tu murid kena tahu dia berbeza-beza. Dia tak sama. Dan objek yang lebih tumpat daripada air dan objek yang kurang tumpat daripada air. So kat sini murid dapat tengok objek kurang tumpat akan timbul, lebih tumpat akan tenggelam. Jadi kita jumpa selepas ini. Terima kasih. Okey, murid-murid jangan lupa nanti selepas buat eksperimen yang cikgu tunjuk ni pun murid boleh buatlah juga untuk jadual yang untuk uji objek timbul dan tenggelam ni. Dan jangan lupa untuk cuba buat. So nanti yang pertama sebelum cikgu akhiri video ni, murid tengok jugalah dekat sini nak buat, isikan jawapan dia. Jangan tak isi, nanti murid tak seolah-olah macam tak buat pula dan tak tahu apa yang perlu dibuat. Jadi kat sini cikgu nak murid buat. Tak apa, boleh tengok video ni dan jangan lupa nanti dekat muka surat yang cikgu dah buat penerangan ni, ada dekat bahagian muka surat 97, pilihlah objek. Tak payah banyak, dapat 2 3 pun cukup. Yang penting awak tahu macam mana nak buat kan. So yang kat sini nanti cikgu akan masuk insya-Allah pada minggu depan. Minggu depan kita akan belajar bagaimana nak kenal pasti ketumpatan objek tersebut, yang mana jika ia lebih tumpat dia tenggelam kan. Jadi macam mana nak kasi timbulkan dia. Okey, so cikgu tinggalkan dekat sini untuk murid fikirkan, ataupun bila rajin murid boleh cuba dulu pada buku teks, murid baca macam mana nak timbulkan objek yang lebih tumpat tu dengan air. So murid akan tahu jawapan dia. InsyaAllah murid akan dapat bagaimana sebenarnya objek yang berat tadi tu, maksud saya objek yang tenggelam akan timbul dengan menggunakan gula dan juga garam. Jadi ini cikgu tak nak teruskanlah untuk penerangan ni. Cuma cikgu tinggalkan persoalan untuk murid cari jawapan kepada apa yang cikgu tinggalkan tadilah. So, selepas ni jangan lupa, okey, cikgu kembali kepada muka surat yang dalam buku teks tu. Okey, untuk latihan dalam buku aktiviti ni, okey, buku aktiviti murid boleh terus buat. Cuba dekat muka surat 63. Muka surat 63. Okey, sekejap cikgu buka. Muka surat 63 dan juga muka surat 64. Muka surat 63 dan muka surat 64. Cuba buat dekat buku aktiviti. Okey, cikgu tak nak tinggalkan kerja dulu di Google Classroom kerana cikgu tak nak murid terkejar-kejar lah, sebab kita ada buku aktiviti kan. So guna je lah buku aktiviti tu. So jangan lupa buatkan nota seperti biasa dan cuba buat eksperimen tadi. Tak payah banyak, sikitnya dengan bantuan orang dewasa. Jangan awak buat seorang-seorang, nanti jadi apa-apa nanti susah pula kan. Sebab kita berada di rumah dan murid melakukan aktiviti secara kendiri tetapi dibantu oleh orang dewasa. Jadi itu saja untuk sesi PDPR kita pada pagi ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Jaga diri, hias pribadi dan jangan lupa jaga kesihatan dan juga kebersihan.
Jika nak keluar rumah, pastikan kita jaga atau ikutkan SOP apa yang ditetapkan oleh MKN dan KKM. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.